Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini Jumaat, hari Ashura 10 Muharram 1445, bersamaan dengan 28/7/2023, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir Surah At-Tin. Surah At-Tin. Surah At-Tin, surah yang ke-95, juzuk yang ke-30. Kita baca semua ayat dia lah. Ayat dia hanya 8 ayat saja. Huraian dia pun tidaklah panjang sangat. InsyaAllah surah At-Tin kita akan baca muqaddimah dan penjelasan serta mencari 5 faedah daripada ayat yang mulia ini. Alhamdulillah, para jemaah yang telah berpuasa hari Ashura, kita kata hani'an lakum. Siapa yang belum niat puasa boleh niat lagi. Asal Ashura ni puasa sunat, niat sekarang. Syarat jangan minum air belum tadi. Orang yang belum minum air lagi pagi ni, belum makan lah maksudnya, masih boleh berniat puasa hari Ashura. Kita kata rugi tuan-tuan, Yahudi puasa, Nasara puasa, tiba-tiba kita mengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencintai Rasul, sayang kita kepada Nabi Musa, kita tak puasa. Ini di antara benda ajaib yang berlaku dalam dunia ini. Baik para jemaah sekalian, mari kita baca ayat, kemudian kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Undur balik ke muqaddimah surah. Surah At-Tin. Surah ini diturunkan di Makkah. Dia panggil surah Makkiyatun wa huqiyal ijma'u ala dhalik. Mengandungi 8 ayat. 8 ayat. Dinamakan surah At-Tin, buah tin. Buah tin ni sedap makan. Di Malaysia ni pun alhamdulillah buah tin ramai orang tanam. Jadi manis, alhamdulillah. Di dekat kita ni pun ada sahabat kita, dia tanam buah tin macam-macam, berpuluh jenis tin ada di rumah dia tu. Dia kata hak ni tin Turki, hak ni tin Syami, hak ni tin mari daripada macam-macam ada, peminat tin. Jadi buah tin ni buah mudah, boleh ditanam di sini, masak, berbuah, masak dan manis. Wasumiyat At-Tin, ada nama dia surah At-Tin kerana Allah Ta'ala mula ayat ini dengan Wat-Tin.
Dan dinama juga dengan surah Wat-Tin. Ambil ayat yang pertama. Kenapa nama surah At-Tin? Kerana pada awal surah ini Allah Ta'ala bersumpah dengan buah tin dan zaitun. Tapi oleh kerana tin nombor satu, zaitun tu tidak disebut lagi. Tak ada juga surah At-Tin wa zaitun, tak. Surah At-Tin saja. Juga dengan Bukit Tur Sina. Bukit Tur Sina di Sina, di Mesir. Dan negeri Mekah yang aman. Jadi ada 4 sumpah di sini tentang bagaimana bagaimana Allah menciptakan manusia dalam bentuk dan keadaan yang sebaik-baiknya. Kita manusia ni, kita terima kejadian kita macam ni, kita rasa puas hati dah. Betul tak? Kepala atas, kaki bawah, di muka kita ni ada semua alat panca indera dipanggil ni, mata, telinga, mulut, hidung dekat-dekat. Senang. Bila ambil makanan tu pakai hala tak depan, nampak lalu. Mata tengok, oh macam hidung bau sedap. Mulut pun puas. Kalau mata duk alik ni, telinga alik dia tu, hidung alik ni, mana agak. Tengok. Okey. Hidung pula sedap. Nak makan pula alik ni duduk. Keekoknya. Allah cipta dengan sebaik-baik. Intisari kandungannya menerangkan perihal manusia dan menegaskan bahawa Allah Ta'ala menciptakannya dengan sebaik-baik cara. Ia menjadikan sesuatu berkelengkapan dengan alat-alat yang dipasang pada tubuh kita sesuai dengan keadaannya sebagai manusia yang berakal, yang berfikir, yang dilantik menjadi khalifah di muka bumi. Kemudian jika manusia panjang umur sehingga tua, kita ni begitulah keadaan manusia. Ada yang pendek umur, ada yang panjang umur. Atau menyalahgunakan kelengkapan itu. Kelengkapan banyak Tuhan bagi tapi salah guna. Guna maksiat. Guna untuk maksiat. Allah kembalikan dia ke serendah-rendah peringkat orang-orang yang rendah. Maknanya kembali rendah ni 2 kategori. Kalau panjang umur nyayuk, 1. Yang kedua rendah dari sudut level kedudukan sebab dia derhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka beroleh pahala yang tidak putus-putus. Iaitu orang-orang yang beriman yang semasa mudanya tetap mengerjakan amal-amal yang soleh, amal baik. Apabila ia menjadi tua nyanyuk, tak dapat berbuat lagi demikian, maka Allah perintahkan malaikat supaya dituliskan pahala amalan yang biasa dikerjakannya dahulu, sekalipun ia tidak dapat mengerjakannya lagi dalam masa tuanya. Dalam istilah yang ana guna, dia panggil pahala pencen. Kita ni pencen kita ikut grade. Dia panggil ikut grade gaji dah. Gaji berapa kita pencen, kita kerja dulu pencen, maka kita boleh terima allowance sekian-sekian. Demikianlah kita dengan pahala. Mana waktu kita sihat walafiat, kita buat pahala banyak-banyak. Bila kita tua tak larat esok atau nyanyuk tak ingat ibadat, maka ditulis pahala seperti yang kita buat waktu sihat. Orang ni kerja dia subuh di masjid. Pukul 5 bangun tahajud, solat subuh di masjid, dengan kuliah, zikir pagi, duha, pergi tolong orang, semua pahala itu berjalan walaupun dia sudah orang panggil terlantar di atas tilam ataupun kena stroke di rumah ataupun di hospital, maka pahala dia berjalan. Alhamdulillah, ini peluang. Kemudian Allah Ta'ala menunjukkan amarannya kepada manusia yang engkar. Jika demikian kekuasaanku, maka apa pula yang menjadikan engkau seorang pendusta, bercakap tidak benar berkenaan hari pembalasan, tak percaya kepada hari kiamat, sesudah ternyata dalil-dalil yang membuktikan kekuasaanku mengadakan hari itu. Bukankah Allah yang demikian kekuasaannya seadil-adil hakim
Jawabnya, bala wa ana ala zalika minasyahidin. Kita kata benar, kita menyaksikan bahawa Allah lah seadil-adil, sebaik-baik yang menjatuhkan hukum, yang menyediakan balasan di akhirat nanti, ya Rabbal Alamin. Baik para pelajar, kita berpindah kepada Muqaddimah Al-Muharrar. Maqasidus surah, objektif surah ni tentang apa? Isbatun nubuwati wat tauhid wal ma'ad. Surah ini membincangkan 3 perkara, nak mengisbatkan tauhid, keesaan Allah Azza wa Jalla, kenabian Nabi, al-ma'ad, dan bangkit semula di akhirat. Adapun tajuk utama, ada 4 isu yang dibincangkan. Yang pertama, al-qasamu. Allah Ta'ala bersumpah dengan 4 makhluk dia, nak menyatakan bahawa Allah mencipta manusia sebaik-baik penciptaan dan kejadian. 2, inhitatul insan ila asfali safilin. Manusia ni akan jatuh serendah-rendah level kedudukan apabila dia kufur kepada Allah Azza wa Jalla, walaupun dia jutawan manusia yang paling kaya dalam dunia, tapi dia yang paling rendah di sisi Allah Azza wa Jalla. Thalithan, yang ketiga, ikramul mu'minin bi'azamil masubat. Allah Ta'ala muliakan orang mukmin dengan menyediakan pahala-pahala yang banyak yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb, jadikan kami orang yang mendapat ganjaran dan pahala yang banyak. Rabi'an, yang keempat, bayanu annallaha ahkamul hakimin. Allah nyatakan, tegaskan di sini bahawa Allah lah sebaik-baik penghukum, yang menyediakan peraturan dan juga yang menyediakan balasan. Munasabah as-surah 5 qablaha. Munasabah surah At-Tin dengan surah Asy-Syarh atau surah Al-Insyirah. Dalam Allah Ta'ala sebut dalam surah Asy-Syarh, surah Insyirah, iaitulah kedudukan manusia yang paling sempurna kejadian dan sempurna akhlak. Dialah manusia yang paling baik dalam dunia. Siapa dia? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Ta'ala sebut di sini secara umum manusia, bahawa Allah Ta'ala telah menciptakan manusia dalam bentuk yang cantik, lawa, comel. Orang Kelantan kata molek loteng tak? Tapi ada di kalangan mereka yang memilih jalan yang salah, maka mereka akan mendapat kehinaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Ataupun Allah Ta'ala takdirkan mereka ini panjang umur, nyanyuk, dikira sebagai umur yang hina, tak tahu makan minum di mana, tak tahu taharah, tak tahu istinja, semuanya dikena buat, kembali semula jadi baby balik. Nas'alullaha al-afwa wal-afiyah. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada dikembalikan umur yang hina, sebagaimana dalam doa yang kita ajak, Allahumma inna na'udzubika, kata Allahumma inna na'udzubika an nuradda ila arzalil umur. Ya Allah, kami minta perlindungan ya Allah daripada kami dikembalikan kepada umur nyanyuk yang tak tahu apa setelah kita mengetahui duduk di atas dunia ini baik-baik, tiba-tiba kita jadi nyanyuk yang tak tahu ke mana, ataupun dikembalikan ke tempat yang hina, iaitulah ke dalam neraka, wal-iyazubillah. Kita minta berlindung ya Allah daripada perkara-perkara yang tersebut. Baik para jemaah sekalian, tamatlah muqaddimah. Sekarang kita masuk kepada tafsirul ayah. Bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman, muka surah 1409. Surah At-Tin, surah yang ke-95, 8 ayat, diturunkan di Mekah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wat-tini waz-zaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Buah tin sedap,
Makan hak fresh sedap, hak dah kering pun sedap. Cuma kering tu manis lain lah kan. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala uqsimu bittin, Allah Ta'ala bersumpah dengan buah tin dan dengan buah zaitun. Dua. Wa turi sinin, dan bukit Tursena di Mesir. Wa hadzal baladil amin, dan negeri Mekah yang aman. Ada 4 kali. Bila sebut tentang tin dengan zaitun, wa fi dzalika isyaratun ila ardil muqaddasah. Ayat ini isyarat kepada kemuliaan bumi suci. Mana? Palestin. Betul, bumi suci, ardul muqaddasah, bumi suci. Dia panggil bumi Syam, bumi Syam. Kerana di sinilah tempat tumbuhnya tin dengan zaitun. Tin dengan zaitun. Kalau orang nak beli zaitun, minyak zaitun yang terbaik, minyak zaitun yang tumbuh di bumi Syam, di bumi Palestin. Itu yang terbaik. Ada lagi yang terbaik nu duduk di Eropah nu. Ecuador apa nama negara, kita kata hak tu kalau baik sekali mana pun dari sudut fizikalnya, tapi dia tidak ada keberkatan sebagaimana yang Allah sebut dalam ayat al-ardil muqaddasah dalam surah Isra, allazi barakna haulahu, bumi Syam yang diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Kerana kalau kita nak beli zaitun, cari yang ori, mari daripada Palestin. Pastilah penjual-penjual itu kata Palestin lah. Sama juga dengan orang yang pergi Madinah. Orang yang pergi Madinah, kita nak ambil berkat bumi Madinah di mana? Dengan buah kurma, buah tamar yang tumbuh di bumi Madinah, tanah haram Madinah. Adalah tanah haram Madinah yang paling tinggi darjat dia dipanggil Aliyatul Madinah. Di sebelah tinggi. Sebelah Masjid Quba, itu dia panggil Aliyatul Madinah. Tapi biasalah penjual ni gitulah dia. Dia duduk declare hak buah tamar dia hak 100 riyal sekilo, 120 sekilo itulah hak Madinah ni, padahal hak semua bumi Madinah tu berkat belaka. Tapi toke ni dia akan akan declare hak mahal-mahal tu hak jadi hak nabi, macam hak lain tu tidak hak berkat lah. Pasal itulah anak sendiri secara peribadi suka kempen Jumaat ni beli hak confirm bumi Madinah cukup 60 riyal 50 riyal sekilo. Kenapa nak beli hak ratus-ratus riyal? Kita beli hak 120 riyal boleh 3 kilo dah. Hak lain untuk kita bagi banyak-banyak. Alhamdulillah. Jadi susah. Jadi di sini tin wa zaitun isyarat kepada bumi Syam, bumi Palestin, ardul muqaddasah, kerana di situlah tempat tumbuhnya tin dengan zaitun, sebagaimana Allah tumbuhkan kurma yang diberkati di bumi Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan di bumi Syam juga wa minha bu'itha Isa alaihi salam. Di bumi Syam juga di Baitul Maqdis dibangkitkan Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa bumi Maqdis kan, Maryam kan duduk di Masjid Aqsa jadi khadam di situ. Kemudian Nabi Isa akan turun nanti di akhir zaman dekat nak kiamat juga di bumi Syam, di Manaratul Bayda di Dimashq biiznillahi azza wa jalla. Baik para jemaah sekalian, maka kata kepada ulama tafsir kata Allah Taala bersumpah dengan tin dengan zaitun. Dalam ayat ini ada setengah ulama kata dia kata Allah Taala bersumpah dengan bumi Syam, bumi Palestin itu sendiri yang tumbuh padanya tin dengan zaitun. Kita kata tidak jadi masalah, tidak duk belawai dua ni, bumi ke buah ke, yang pentingnya sekitar itu. Alhamdulillah. Yang ketiga, wa turi sinin, dan Allah Taala uqsimu bi jabali Saina. Allah Taala bersumpah dengan bukit Saina, bukit Saina, bukit Tur, alladzi kallama Allah alaihi Musa alaihi salatu wassalam, yang Allah Taala berkata-kata dengan Nabi Musa alaihi salam di bukit Tur Saina. Sebagaimana Allah ceritakan dalam surah Maryam ayat 52, wa nadainahu min janibit turil aymani wa qarrabnahu najiyya. Kami seru Nabi Musa di sebelah kanan Tur Saina. Sebelah kanan Tur Saina. Di bukit tu ada sekarang ni.
Tur Sena. Alhamdulillah, ana di antara, walaupun kita tidaklah ahli-ahli trekking duduk gukah bukit, tapi beberapa bukit sejarah dalam dunia ni kita naik. Alhamdulillah. Mekah, Bukit Sur naik 1 jam setengah. Jabal Nur, Gua Hira, tempat Nabi kita duduk tahannus sebelum terima wahyu, 45 minit. Kemudian Bukit Uhud, bukit-bukit tempat pemanah tu, itu biasa. Bukit Uhud tu atas pun kita naik juga. Tu. Dan waktu muda-muda tu pernah kita naik Bukit Tur Sena. Naik pukul 12 malam, pernah naik tengah malam, panas. Kita pergi musim panas. Sampai dekat subuh di Tur Sena ni, puncak dia subuh naik. Nak pergi buat apa? Dia kata nak pergi tengok matahari naik. Allahu Akbar, tajuk hijaunya aku kata. Siapa-siapa Bukit Tur Sena, gereja besar, penuh orang duduk menyanyi dalam tu. Surau kecil berkunci. Kita kata subhanallah, gereja hak sesak, penuh orang, kita masjid tak ada orang. Tanya penjual air dekat situ, dia kata mau nak solat ke? Nak beli air dia. Pak Ria, Pak Junih, dia bagi, dia buka kunci pintu. Kata kenapa kena beli air? Yalah mau nak solat dengan apa? Tak ada wuduk solat, beli. Kita buka pintu, kata buka pintu luah buka pintu. Kita azan kuat gitu. Tak ada speaker, tak ada mic pun. Azan. Oh, bila azan ni ramai orang putih pakat mari duduk ambil gambar pelik dia tu ni. Ada orang duduk azan, duduk melaungkan kalimah Allah di atas Bukit Tur Sena ni. Alhamdulillah. Adalah jasa-jasa. Sekurang-kurangnya Bukit Tur Sena tu dengar juga kita duduk bertakbir di atas bukit. Allahu Akbar. Kemudian bila turun pagi esok, dia tunjuk tempat ni, tempat Nabi Musa rebah ketika bermunajat dengan Allah Azza wa Jalla. Wallahu alam, yang pentingnya gaib tunjuk. Kita kata boleh jadi sinilah. Wallahu alam, itu cerita pengalaman dalam hidup. Kalau Bukit Kelantan ni jangan main, Gua Musa kita naik dah, atau bukit atas tu. Bukit Jeli ni, apa nama, Gunung Ring naik. Dia main-main kita ni. Lah ni tak lagi apa dah. Dia naik Ferrari jalan ni tak gerak dah lah. Nak cerita, beri semangat ke budak-budak. Baik. Balik kita kepada Ardul Muqaddasah, bumi Palestin. Cerita bumi Palestin, Tur Sena ni, munajat ni Musa kita dah bincang dalam siri-siri yang lalu. Kita kata alhamdulillah. Kemudian yang keempat, wa hadzal baladil amin, serta negeri Mekah. Allah Ta'ala bersumpah, wa uqsimu bihadzal baladil amin, aku bersumpah dengan negeri yang aman ini, wa huwa Makkah, yaitulah bumi Mekah, allati ya'manu fiha man yahullu biha minal bashari wa ghairihim, siapa dia masuk bumi Mekah aman, masuk Mekah aman. Jadi itu asalnya. Orang kafir pun kalau dia nak khianat ke orang, dia nak bunuh orang, dia tak bunuh Mekah, dia keluar lagi ke tanah halal. Macam cerita mana buku Mekah ni, cerita Khubayb bin Adi yang nak dibunuh oleh orang Mekah, dia tak bunuh Mekah, dia keluar lagi ke Tan'im, keluar ke tanah halal, dia pancung, dibunuh di sana. Mana orang kafir ni menghormati juga bumi Mekah. Yang kita bimbang hari ni, anak-anak orang Islam tak menghormati bumi Mekah, tak hormat. Gi Mekah tidak berniat untuk tinggal maksiat. Contohnya, nak pergi Mekah bawa rokok tu maksiat, dosa, gitu isap rokok. Kita kata ini di antara orang yang tak kenal Baladil Amin, bumi Mekah ni. Banyaklah benda-benda karut yang dia buat. Kita pun tak tahu apa yang kita buat di Mekah. Ada kalanya kita juga mungkin tengok benda-benda yang tidak baik. Mungkin kita juga berkata-kata dengan perkataan yang tak baik, mengumpat orang. Jadi kita banyaklah istighfar ataupun melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Semoga Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita.
para jemaah haji yang berniat baik ke Mekah untuk menjadi orang baik, ada kalanya terjebak juga dengan benda-benda yang tidak baik. Allah Ta'ala, Allahumma la tahrimna ajrahum, ya Allah jangan engkau halangkan kesilapan yang kami lakukan itu untuk menjadi tetamumu, untuk mendapat haji mabrur, ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin. Allahu Akbar. Takut. Kerana itulah ulama salaf seperti Ibnu Abbas, dia tak duduk Mekah. Setelah dia tua, dia duduk di Taif. Dia kata negeri yang besar pahala, sudah pasti dosa juga besar. Negeri yang besar pahala, sudah pasti dosa juga besar. Maka dia tak nak duduk Mekah. Dia duduk di Taif. Bila aku rindu ke Kaabah, aku pakai ihram, turun, pergi buat umrah, sudah balik. Jadi kita hari ni nak duduk lama Mekah, tapi SOP tanah haram kadang-kadang tidak dijaga. Allahu Akbar, walillahil hamd. Baiklah, itu tentang bumi Mekah. Allah Ta'ala sebut dalam ayat lain, dalam surah Ali Imran ayat 97, dalam surah Al-Ankabut ayat 67, menunjukkan kepada bumi Mekah tu bumi yang aman, waman dakhalahu kana amina. Untuk penjelasan lanjut, saya syorkan para jemaah baca buku yang anak usahakan, nama dia Makkah Al-Mukarramah, kelebihan dan sejarah. Kita dah tulis di situ sejarah Mekah, bawa kelebihan bumi Mekah yang sahih, dan juga beberapa kisah-kisah yang berkait dengan Kaabah, Telaga Zamzam dan lain-lain lagi. Kita kata alhamdulillah. Buku tu ada disebar di mana-mana. Baiklah, setelah 4 kali Allah Ta'ala bersumpah, maka baru sampai kepada tajuk yang nak disampaikan di sini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan berkelengkapan sesuai dengan keadaannya. Kami ciptakan manusia dengan sebaik-baiknya dan berkelengkapan sesuai dengan keadaannya. Ai khalaqnal insan, kami ciptakan manusia dalam bentuk rupa yang comel. Lawa manusia ni, muka duduk sini, tangan duduk sini, kepala duduk sini, bentuk pun comel. Comel kita nak banding dengan beruk tu, nak banding dengan binatang lain. Mutanasibil a'dha, anggota-anggota dia pun sesuai. Alal fitratis salimah, di atas fitrah yang suci. Mana semua manusia yang duduk di atas apa? Di atas landasan fitrah, mengesahkan Allah Azza wa Jalla, tetapi ibu bapa dia lah yang telah meyahudikan dia atau nasarakan dia. Zaman kita sekarang ni mensekularkan dia, meliberalkan dia, macam-macam mazhab yang ada atas dunia yang cukup menakutkan kita para jemaah sekalian. Jadi alhamdulillah manusia ni comel, daripada baby, merangkak, bangun, tua, mati, begitulah perjalanan hidup manusia. Allahu Akbar. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian jika ia panjang umur sehingga tua, satu dimensi, kemudian kami akan kembalikan dia ke serendah-rendah peringkat orang yang rendah dalam 2 keadaan. Yang pertama, sudah nyanyuk, jadi tak cerdik semula, ataupun dia menjadi manusia yang derhaka kepada Allah Azza wa Jalla, maka kami jatuhkan kedudukan dia di sisi Allah Azza wa Jalla, walaupun ia mungkin dipuji oleh manusia, Dan di akhirat, summa radadnahu ba'da mautihi ilan nar, orang yang derhaka kami akan jatuhkan dia setelah dia mati ke dalam neraka, sekiranya dia tidak taat kepada Allah dan tidak mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya masalah asfala safili ini ada tiga persoalan.
Persoalan yang pertama, nyanyuk. Persoalan yang kedua, jatuh dia punya kedudukan sebab dia derhaka. Persoalan yang ketiga, akan dijatuhkan di akhirat esok ke dalam neraka wal'iyazubillah. Jadi boleh tiga-tiga lah kita nak tafsir dari berbagai dimensi. Ada orang yang hina kerana nyanyuk, dan setengah orang ni nyanyuk tak ingat apa, tapi dia mengulangi apa yang menjadi kebiasaan dia waktu dia sihat. Alhamdulillah. Berapa ramai kita dengar cerita orang-orang nyanyuk, anak dia kata kerja dia duduk solat ya, tak ada kerja lain, duduk semaya. Kejap-kejap bunyi takbir, Allahu Akbar. Tok semaya ke apa tu? Maya Zuhur pada pukul 10 malam. Kerja dia semaya. Alhamdulillah. Tak tahannya nyanyuk duk maki orang. Ni na'udzubillah, kita minta berlindung Allah Taala. Minta berlindung belaka. Nyanyuk tu kita tak nak semua. Tapi nyanyuk baik daripada nyanyuk duduk maki orang baik. Banyak kali dah nak cerita pengalaman saya. Pergi rumah seorang sahabat, anak pun terlupa dah. Anda ingat lagi tangga rumah kawan itu. Tangga bolak kayu gitu naik. Sebelum naik tu dia tak limat, dia kata masa tu bukan abu anak pun lagi, budak muda lagi. Dia kata, Ustaz, dia kata kalau enta naik ni, enta dengar gapo-gapo atas rumah ni, buat tuli dah, jangan ambil peduli. Saya kata pelik ni, tak limat dia ni, main tuli-tuli guna pula ni. Bila kita naik, tak ada duduk lagi. Bunyi suara dalam rumah. Menatai mana mari tu? Kata padalah cucu dia pesan pun, menatai mana? Menatai ni bahasa Kelantan. Kalau kita bahasa luar agak, bahasa binatang mana mari tu? Lari balik kita. Tapi cucu dia kata nyanyuk tahu gapo tu. Kerja dia maki orang pagi gelap. Sebab masa muda dia itulah lidah dia. Na'udzubillah. Dengar ni, pakcik-pakcik. Kalau lidah tu biasa macam tu, dia berakhir macam tu, na'udzubillah. Jadi supaya kita tidak maki orang tua, waktu kita sihat ni kita banyak zikir, banyak tasbih. Mudah-mudahan kita minta berlindung Allah Taala daripada nyanyuk. Tapi kalau ditakdirkan nyanyuk, biarlah orang duduk dengar, mari rumah kita tu duduk dengar kita tasbih. Kejap-kejap subhanallah, alhamdulillah, duduk takbir semaya, alhamdulillah, lebih baik daripada duduk maki orang. Jadi kita tengok keadaan. Baiklah, kita 3 tafsiran dimensi asfala safilin di sini boleh ambil semua, boleh dicampurkanlah. Ada ulama kata asfala safilin ila dalal, orang ni sesat bila dia tak ikut petunjuk Allah, tak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia jadi sesat. Jadi 3 tafsiran itu boleh digunakan pakai. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi orang ni tidak akan dicampur ke asfal safilin, tidak akan dijatuhkan kedudukan dia. Falahum ajrun ghairu mamnun, maka mereka beroleh pahala yang tidak putus-putus. Boleh pahala yang tidak putus-putus. Allahu Akbar. Maka Allah Ta'ala munasabah ayat ini, setelah Allah nyatakan ada manusia akan dijatuhkan kedudukannya, maka Allah kata yang tak jatuh illal ladzina amanu wa amilus salihat. 2 saja yang tak jatuh, orang yang beriman dan beramal soleh. Ai illal ladzina amanu bima wajaba alaihimul iman, orang yang beriman dengan keimanan yang mantap. Wa amilul a'mala salihah, beramal dengan amalan yang soleh, mereka tidak akan dicampur ke dalam neraka. Bagi mereka pahala yang penuh tak kurang, berterusan tidak putus-putus. Dan insya-Allah atas dunia pun Allah Ta'ala jaga dia, tidak kembali ke nyanyuk dan ataupun kembali ke arzalil umur, kepada umur yang menyusahkan biiznillahi azza wa jalla. Tengok dalam nota di bawah ada menarik. Dia kata yakni orang-orang yang beriman yang semasa mudanya tetap mengerjakan amal-amal yang soleh, apabila dia menjadi tua nyanyuk tak dapat berbuat lagi demikian,
maka Allah perintahkan malaikat supaya dituliskan pahala amalan yang biasa dikerjakan dahulu, sekalipun ia tidak dapat mengerjakannya lagi dalam masa tuanya. Bahkan ada disebut dalam hadis, iaitulah apabila manusia, seseorang yang pada masa hidupnya sentiasa mengerjakan amal yang soleh, Allah perintahkan malaikat yang menulis amal ibadatnya pada masa hidup, supaya duduk dekat kuburnya menulis kebajikannya sehingga ke hari kiamat. Oleh itu, hendaklah kita bersungguh-sungguh mengerjakan amal bakti sebelum datangnya masa yang kita tak dapat mengerjakan lagi. Sama juga hari ni hari Ashura. Ada sebahagian muslimah ni sedih. Dia kata, sedih Ustaz, saya tak boleh puasa hari ni, uzur. Apa yang boleh saya buat? Kita kata, puan, kalau kita tahu dah kita akan uzur hari Ashura, puasa di awal Muharram lagi, puasa. Sampai hari Ashura, jam. Orang panggil api merah. Boleh pahala. Sebab kita dah puasa dah. Ni hari lain tak puasa, hari tak boleh puasa baru nak puasa. Mana nak buat macam mana? Nak ambil pahala pencen macam mana? Allahul musta'an. Allah Ta'ala lah bagi pertolongan kepada kita semua untuk meraih pahala yang banyak. Baiklah, kita tamatkan dulu ayat 7. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Jika demikian kekuasaanku, Allah Ta'ala mampu untuk nak jatuhkan manusia, nak hina manusia, maka apa pula yang menjadikan engkau seorang pendusta? Kenapa kamu nak dustakan ayat Allah? Bercakap tidak benar dalam perbualan kita, berjanji bohong, macam-macam, berkenaan dengan hari pembalasan, sesudah ternyata dalil-dalil yang membuktikan kekuasaanku mengadakan hari kiamat. Jadi main. Ai famal ladzi yaj'aluka tukazzib. Apa yang menyebabkan kamu hai manusia berani mendustakan hari kiamat? Kenapa kamu berani? Ayuhal insan bi anna yuhasabun. Sedangkan Allah dah bagi tahu bahawa manusia ni akan dihitung, akan dihisap dengan semua amalan yang dia buat di atas dunia ini. Sebab itulah kita kena berhati-hati dalam tindak tanduk kita, perkataan kita, tulisan kita, perbuatan kita, supaya kita apabila dipersoalkan di hadapan Allah di akhirat nanti, kita boleh jawab dengan jawapan yang mantap, jawapan yang menyelamatkan kita daripada diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Maka itu dia panggil kedudukan manusia kena tahu. Mu nak syak apa lagi? Nak ragu apa lagi dengan hari pembalasan? Ayat 8. Alaisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah yang demikian kekuasaannya seadil-adil hakim? Allah Ta'ala-Nya yang maha adil. Allahu Akbar. Tengok pelajar para jemaah, munasabatul ayat. Lamma sahha, telah sahih dah bahawa anna tarikaz zalim bighairi intiqam, orang zalim kita tak ambil tindakan, orang baik kita tak beri balasan. Itu maknanya orang yang tidak adil. Adil, orang baik diberinya ganjaran, orang jahat diberinya balasan, baru adil. Maka di sini Allah bagi tahu bahawa alaisallahu wa'adal adilin. Bukankah Allah Ta'ala itu yang paling adil dalam hukumannya, dalam qada'nya, dalam ketentuannya. Sebab itu bila kata alaisa, kita jangan jawab na'am, ya, tak jadi. Kita kena jawab bala. Kena jawab bala, barulah kita betul. Ada orang kata bala wa ana ala zalika minasyahidin, ya, saya mengaku bersaksi bahawa Allah seadil-adil pemutus hukuman, kerana dialah yang maha adil. Ini kita kena jawab alaihissallah bi ahkamil hakimin. Kita kata bala wa ana ala zalika minasyahidin. Bala maknanya ya, betul. Kalau kata na'am, kalau dia tanya dalam bahasa Arab, dia tanya alaisa, jangan jawab na'am, dia tak jadi macam negatif balik. Dia kata bala, baru kita menjawab ya, benar. Bila Tuhan tanya, bukankah Allah yang demikian kuasanya sa'adil hakim, kita kata bala, mana benar, Allah Ta'ala lah sa'adil adil. Kalau kata ya, seolah-olah kita kata bukan ya, jadi salah, jadi tak jadi. Jadi ingatlah, uslub bahasa Arab ni bukan semua kita jawab na'am,
Ada yang kita boleh jawab, kita kena jawab dengan bala. Bala. Kalau panggilan lain pula, kita jawab dengan labbaik, labbaik, labbaik. Macam kita pergi Mekah, labbaik Allahumma labbaik. Jawapan. Baiklah para jemaah sekalian, kita ringkas-ringkas ya. Pelajaran dalam tajuk ini sangat panjang lagi, tapi ana break setakat itu dulu. Maka kita berpindah kepada al-fawaid, mencari 5 faedah daripada ayat yang mulia ini insya-Allah. Faedah yang pertama, tanda ni pelajar. Faedah yang pertama, al-faidatul ula. Allah Ta'ala mula surah ini dengan at-tin wa zaitun. Dia bersumpah dengan tin, zaitun, tur Sina dan negeri Mekah yang aman. Kata orang, bila Allah Ta'ala bersumpah dengan 4 makhluk ini, menunjukkan bahawa makhluk itu penting untuk kita pelajari, untuk kita ambil perhatian. Watin wa zaitun. Jadi ada ulama kata tin zaitun ni kembali kepada tanah Ardul Muqaddasah Palestin, Bukit Tur Sina tempat Nabi Musa munajat, dan bumi Mekah tempat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingat di sini Palestin, siapa dia di situ? Nabi Ibrahim. Kemudian mari anak cucu dia, cucu cicit, mari. Sehingga lahir Nabi Musa ke Mesir, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Makkah Al-Mukarramah. Jadi ayat ini selain daripada menyebut al-ibanatu, menyatakan mulianya beberapa permukaan bumi ini ada yang mulia, sebab orang yang tinggal di situ orang yang mulia. Jadi kita mula dengan Palestin, Ardul Muqaddasah, bermula ramai Nabi duduk situ. Nabi-Nabi bermula Ibrahim, mari. Kemudian Anbiya Bani Israel kebanyakan hidup di Palestin, di Syam. Maka Allah Ta'ala tumbuhkan tin dengan zaitun, dan juga di situlah tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Bukit Tur, iaitulah tempat Nabi Musa munajat. Mekah, tempat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat menerima wahyu dan tersebarnya Islam ke seluruh dunia. Jadi dua buah ni. Dan maka di sini kata di para ulama, dalam ayat ni, dalam ayat Quran, ada kalanya bila Tuhan sebut, dia nak tartib. Macam innas safa wal marwata. Safa dengan Marwah, kita kena mula sa'i di mana? Safa dulu bagi Marwah, sebab Tuhan sebut. Ada juga disebut tentang kelebihan, wal laili fatuwan nahar, malam dulu baru siang. Tapi dalam ayat buah-buah ni tak nampak kelebihan. Watin wa zaitun. Adakah tin lebih hebat daripada zaitun? Sebab dari sudut kesihatan, para ulama kata zaitun tu lebih kuat. Tanya doktor, zaitun banyak dia punya kelebihan. Minyak dia yang macam-macam kegunaan. Jadi ada kalanya kata ulama, walam yadullu taqdim, dalam ayat-ayat ini tidak menunjukkan bahawa yang disebut pertama itu menunjukkan lebih afdal daripada yang kedua. Jadi dalam Quran ni ada yang dia nak dia sebut pertama menunjukkan tertib, ada menyebut afdaliyah. Dalam ayat tin zaitun ni sama, cuma dia sebut dari sudut susunan. Wallahu alam, itu bahasa yang disebut oleh para ulama pengkaji tentang Al-Quran. Pengkaji Al-Quran dia kata lagu tu. Baik, kita berpindah kepada faedah yang kedua. Faedah yang kedua, wa kazalik, Allah Ta'ala bersumpah dengan tin zaitun, menunjukkan kepada sifat ilahiyah. Ada kalanya Allah Ta'ala sebut ibtida' surah, Allah Ta'ala sebut tentang tempat-tempat dalam dini, menunjukkan kepada kemasyhuran agama yang tersebar di tempat itu. Mari bermula di situ. Jadi dia kata asyharul adyan, maka yang pertama sekali di Palestin. Palestin lebih ramai para nabi duduk di kawasan itu. Kemudian mari pula Nabi Musa di Mesir. Kemudian barulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Maka agama dalam dunia ni yang dikenali Yahudi, Nasara, kemudian Al-Quran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dipanggil dari sudut susunan. Wallahu alam, pengkaji ni dia kaji, kadang-kadang kita pun tidak nampak dalam masalah yang disebut itu. Jadi dua buah ini sangat memberi manfaat kepada orang kalau kita nak buah ataupun tempat itu sendiri yang menjadi susunan para anbiya alaihimus salatu wassalam. Baiklah, kita berpindah kepada yang ketiga. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Ta'ala juga beritahu setelah dia bersumpah dengan empat makhluknya bahawa sebaik-baik manusia, sebaik-baik makhluk yang Allah cipta manusia. Sebab apa manusia ni sebaik-baik? Kalau nak kira lebih baik malaikat tak pernah deraka Allah Ta'ala. Tapi manusia lebih baik sebab apa? Sebab dia ada akal, dia ada nafsu. Hak mana boleh patuh pada Allah dengan nafsu bertembung dengan akal, maka itu yang terbaik. Maka di situlah menjadi perbahasan para sebahagian ulama. Dia kata kita ni para jemaah sekalian, kita dengan malaikat mana lebih mulia? Manusia ke malaikat? Malaikat tak derhaka, tapi dia tak ada nafsu. Kalau kita derhaka, ada nafsu, logik. Tapi kalau manusia tak derhaka sedangkan dia ada nafsu, lebih tinggi darjat. Maka dalam ayat ini juga menjadi sebutan para ulama mengatakan bahawa manusia ini diciptakan di atas dasar fitrah, bersih, suci, dan semua manusia sukakan kebaikan. Cuma tak jumpa jalan kerana tak ikut wahyu, tak ikut sunnah. Itu bukan salah salah wahyu, tapi salah dia tak ikut peraturan yang telah diajar oleh diajar oleh Allah dan juga diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian kita pergi kepada faedah yang keempat. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami jatuhkan kembali ke mereka ke tempat serendah-rendahnya. Jadi kata di para ulama, ayat ini menunjukkan fadilat orang yang panjang umur dalam Islam. Fadilat panjang umur dalam Islam. Dalam hadis Nabi SAW ditanya, ayun nasi afdal, manusia manakah yang terbaik? Tulis pada pelajar. Ayun nasi afdal, manusia yang paling baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Dua patah yang Nabi kita jawab. Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Jadi bila orang tanya hadis ini, tengok. Man tala umruhu wa hasuna amaluhu, orang yang panjang umur, baik amalan. Tulis hadis ni rawahu Ahmad, rawahu Tirmizi wa Ahmad dan lain, sanad dia hasan. Kita kata alhamdulillah, Allahumma tawil umurana fi ta'atin wa fi sihatin. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan, dalam keadaan kita sihat wal afiat, sentiasa menambahkan ibadat dan kebaikan sepanjang hidup kami ya rabbal alamin. Tapi kalau kita panjang umur duk menambahkan maksiat, baik mati awal, tak banyak seksa di akhirat esok. Jadi kita itu dipanggil, ayat ini menunjukkan bahawa orang yang panjang, liman asanna fil Islam, orang yang tua dalam keadaan Islam, sebab Allah Ta'ala akan tulis pahala dia banyak, pahala hari-hari dia banyak, tak putus-putus, tak putus-putus mendapat pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Cuma ada sedikit kajian, kita ambil masa sikit apa. Dalam surah Al-Asri, surah Wal Asri, Allah kata innal insana lafi khusrin, manusia dalam keadaan rugi, kecuali illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bis haq wa tawasaw bis. Empat orang ni yang tak rugi: beriman, beramal, berwasiat, mana berdakwah dengan benar dan siap dengan sabar.
Tapi dalam ayat ini, ayat kita ni At-Tin, Allah kata summa radadnahu asfala safilin, kami akan jatuhkan mereka tempat yang jatuh kecuali yang tak jatuhnya dua, illal ladzina amanu wa amilus salihat, orang yang beriman dan beramal. Dia skip dua perkara. Wa tawasau tak ada. Kenapa? Kenapa? Kata di ulama tadabbur, ulama tafsir, dia kata dalam suratul Asri, innal insan, manusia ni daripada orang muda, orang kuat, orang gagah perkasa, orang yang alim, orang yang kaya, semuanya rugi kecuali 4 kategori. Dalam surah At-Tin ni Allah kata summaradna, kami dah nak kembalikan mereka. Dalam salah satu dari tafsir, kembali ni kepada umur yang sudah tua. Jadi orang tua ni cukuplah dia dengan beriman dan amal soleh, dari sudut dakwah dia sudah tak larat lagi. Wallahu alam. Kita bila kita baca, kita kata masya-Allah, banyaknya ilmu tadabbur tentang Quran ni tajam, mendalam, dia boleh korek dalam banyak dimensi, banyak sudut. Wallahu alam. Jadi yang penting bagi kita yang panjang umur, yang sudah berumur, sudah tua ni, kalau tak larat lagi nak berdakwah secara besar-besaran, kita dakwah untuk diri kita, perbanyakkan ibadat. Kita dakwah kepada anak kita supaya jaga solat, jaga aurat, jaga penampilan. Kita dakwah kepada cucu kita supaya jaga pergaulan dan macam-macam jaga. Tapi jangan kata aku dah tua, tak ada masih lagi. Tugas tu ada, tapi secara kecil-kecilan, secara individu dalam rumah sendiri. Tak mungkinlah kalau kita dalam rumah pun tak boleh nak tegur. Kita kata bagaimana kita nak jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti. Itu yang terakhir. Yang kelima, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Sudah pastinya yang paling indah iaitulah apa yang diputuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab semua perkara yang diputuskan oleh Allah berhikmah, penuh kebijaksanaan. Sebab itulah ulama ajar kepada kita perkataan, mana-mana orang yang Allah Ta'ala masukkan ke dalam rahmat dia, ke dalam syurga dengan rahmat dan limpah kurnia. Mana-mana hamba yang derhaka, Allah Ta'ala masuk dalam neraka, fa bi'adlihi, maka dengan keadilan Allah. Itu kita kena kata lagi tu dengan Allah Ta'ala, sebab kita tak tahu apa hikmah. Jadi maka di sini para ulama mengatakan semua apa yang diputuskan oleh Allah Ta'ala berhikmah, penuh dengan kebijaksanaan. Maka kita kena yakin dan percaya undang-undang syariat yang diputuskan oleh Allah Ta'ala, dari sudut ibadatnya, dari sudut muamalahnya, dari sudut jenayahnya, semuanya berhikmah. Walaupun orang pencuri kena potong tangan, tapi itu hikmah, kebijaksanaan daripada Allah Azza wa Jalla. Jangan kata undang-undang ni zalim, undang-undang ni macam-macam. Kita kata tidak, undang-undang itu yang adil. Cuma manusia dipesong kepala oleh penjajah, maka dia kata undang-undang lu'rek lebih baik daripada undang Allah. Maka ini manusia yang terpesong daripada landasan yang benar. Jadi kita ingat, alaihissallahu biahkamil hakimin. Maka ayat ini mengandungi suatu tauhid yang besar, iaitulah kita kena yakin semua perkara yang diputuskan oleh Allah Azza wa Jalla penuh dengan hikmah dan kebijaksanaan. Ada sebuah buku yang saya usahakan, nama dia Keindahan Islam. Jadi saya syorkan tuan-tuan, para jemaah, cari kitab ini, Keindahan Islam. Kita nak tengok di mana comelnya Islam. Apabila kita tahu kenapa disyariatkan, apa rahsia di sebalik perundangan, barulah kita nampak Islam tu comel. Kalau main ngotak kita, dibekukan oleh penjajah, dipesongkan oleh para sekularis, dia dipesongkan oleh puak-puak liberal, maka kita tak nampak Islam tu indah. Jadi kembali kepada fitrah, kita kaji balik Islam yang kita terima, insya-Allah para jemaah kita akan dapat apa yang kita nak faham biiznillahi azza wa jalla. Tamatlah perbincangan kita secara ringkas. Insya-Allah kita akan sambung dalam sidi akan datang surah Al-Alaq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.